Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik yang asas lagi, masih lagi dalam bahagian asas untuk matematik, iaitu soalan objektif saja biasanya soalan ni. Cuma macam saya cakap semalam, kadang-kadang soalan ni juga ada dalam topik-topik lain ditanya, iaitu angka bererti dan nombor piawai kan. Okey, kalau ikut format lama soalan ni biasanya ada 4 soalan Topik ni ada 4 soalan objektif, tapi sekarang dah dikurangkan menjadi 2 ataupun 3. Jadi soalan objektif biasanya kalau kamu buka latihan buku-buku soalan-soalan SPM, kamu akan jumpa topik ni dulu. Jadi saya panggil dia topik pembuka bicara, iaitu angka bererti dan nombor piawai yang kamu telah belajar dalam tingkatan, sepatutnya dah belajar dalam tingkatan 2, tingkatan 3 kan. Okey, ada yang tak pernah jumpa, tapi tak apa, insya-Allah kita akan tengok macam mana topik dia. Baik. Saya akan kongsi soalan dia dulu. Tengok. Ini contoh soalan dia lah. Kertas 1, maksudnya soalan objektif. Dulu kan. Okey, tengok. 4 soalan pertama. Dia simple je. Hari ini saya akan ajar kamu berdasarkan kepada contoh. Ikut contoh. Berdasarkan kepada contoh. Jadi kita tengok soalan yang pertama terus. Ini angka bererti. Angka bererti. Betul ke saya je ni? Kadang-kadang betul-betul bererti kan. Okey, nombor 1 kat sini kita tengok. Soalan dia, bundarkan 3, 4, 5, 8, 6. Okey, kepada 3 angka bererti. Dia nak 3 angka bererti. Simbol dia 3AB kan. Okey, first kali kamu kena tengok. Macam mana nak buat dia? Biasanya angka bererti ni syarat utama dia. Syarat utama dia yang pertama, syarat dia adalah nilai tidak berubah. Nilai tidak berubah. Maksudnya kat sini, kalau yang ini kita baca dia 34,000. 34,586. Bila kita bundar macam mana pun, cerita dia masih dalam lingkungan 34,000, 30,000 macam tu. Dia mesti nilai dia yang tidak berubah. Nilai dia macam tu je nilai dia. Okey, dia tak boleh bila tukar jadi angka bererti jadi 300, tak salah. Dia kalau 34,000, 34,000 lah cerita dia. Yang kedua, dia mula dari kiri. Mula dari kiri. Contoh macam ni, kan? Mula dari kiri maksudnya dia mesti start pada belah kiri ke kanan. Ini arah dia kan. Itu arah angka bererti. Nombor 3, masa kita nak bundar tu, kita akan perlu semak. Semak apa? Kalau orang sebelah dia, saya buat anak panah macam tu. Kalau orang sebelah dia 5 ke atas. Lebih besar atau sama dengan 5. 5 ke atas. 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya kita kena tambah 1. Itu bundar biasa standard dia. Okey, contoh soalan ni tengok kan. Dia nak apa? 3 angka bererti. Mula dari mana? Mula dari kiri. Jadi 1, 2, 3. Dia nak stop sampai sini. Nampak? Bila kita nak sampai sini, maksudnya kita kena pergi tengok orang sebelah. Semak dia. Bila kita tengok orang sebelah 8. Maksudnya lebih pada separuh. Lebih pada 5. Bila lebih pada 5, apa dia buat? Dia bagi 1. Ini kita namanya bundarkan. Tambah 1. Jadi jawapan kita akan dapat kat sini adalah 3, 4, 6. Yang belakang kita tak ambil sebab kita ambil sampai sini je. Bila tak ambil, kita kena letakkan dia sebagai 0, 0. Nampak? Yang menunjukkan nilai tak berubah tu, bila kita baca soalan dia 34,000, jawapan kita pun masih lagi 34,000. Yang kita bundar sikit je. Itu kita panggil dia bundar menggunakan teknik angka bererti. Okey? Dulu kamu belajar bundar tempat perpuluhan. Sekarang dia guna angka bererti. Ini kena hati-hati kan. Okay. Nilai tidak berubah. Mula dari kiri, semak. 3 tu je angka bererti, tak banyak.
Simple je. Sebab untuk soalan ni jawapan kita dekat mana? 34600, jawapan kita akan dapat dekat D. Nampak? Kalau kamu tengok jawapan A dengan B tu habis. A dengan B tu maksudnya nilai dia dah berubah. Kan? Nilai dia tadi 34,000 tinggal 300 je habis salah. Awal dah salah. Itu. Okey, ya itu angka berarti. Lagi sekali. Tengok nombor 2. Apa soalan nombor 2? Bundarkan 4.048. Ini ada puluhan. Lain sikit tengok kepada 3 angka berarti juga. 3 angka berarti. Sama cerita dia. Cerita dia mula-mula kita tengok daripada kiri. Apabila sebelah kiri kita ada nombor yang pertama, mula kat situ. Jadi kat sini akan jadi nombor 2, yang ni ketiga. Sama kes dia. Bila dah sampai sini apa kita buat? Bila sampai kat sini tengok orang sebelah. Orang sebelah kata dia lebih daripada 5, dia bagi 1. Itu. Jadi jawapan kita akan ambil 4.05. Kat sini lain sikit. Kita tak letak kosong belakang. Kan? Kalau perpuluhan kita kat depan, kosong kat belakang, kita tak boleh tambah dah. Cukup. Okey. Yang ini kenapa tambah kosong? Sebab yang ini nombor dia sebenarnya 3, 4, 5, 8, 6. Ni perpuluhan dia belakang sekali sini. Nampak? Itu penutup dia. Sini kat sini dah perpuluhan. Jadi tak boleh tambah. Okey. Kalau ada perpuluhan maksudnya kamu ambil tak kat mana nombor kat belakang tu kita tak payah letak apa-apa dah. Jadi jawapan kita hanyalah 4.05. Kamu letak 4.050 salah. Jadi jawapan kita kat sini adalah C. Hati-hati kat itu kan. Kalau ada perpuluhan kat depan, kita stop tak kat mana dia nak sahaja. Okey. Ini nombor 2. Kalau ada apa kamu tanya boleh tanya. Tak ada masalah. Ini antara topik yang mudah saja tapi kadang-kadang mengelirukan juga. Kita tak boleh miss satu markah pun. 3. Bundarkan 2.346. Nampak ada puluhan kat depan. 3 angka berarti. Sama. Ni sama kes dia, tak ada masalah. Sama kes dia. Iaitu 1, 2, 3. Jangan tengok dia, tengok orang sebelah. Orang sebelah dia kata apa? Dia lebih daripada 5. Lebih pada separuh, dia akan bagi 1. Jawapan kita akan jadi 2.35. Belakang tak payah letak. Kenapa saya letak? Sebab dia nak takat 3 sahaja. 3 angka berarti sudah. Dan perpuluhan dia di depan. Okey, boleh faham? Perpuluhan ke depan. Okey, nombor 3. Jawapan kita kat situ 2.35B. Ni soalan tentang apa? Berarti banyak sebagai soalan ni. Kamu tengok kita buat. 4. Kita tak tahu exam nak masuk macam mana, tak tahu ni. Kita buat je, bincang je macam mana. Kamu tengok mana tahu tiba-tiba masuk exam, ingat nanti alhamdulillah Okey. 0.3785. Kepada apa? 2 angka berarti. Okey, kat sini apabila kita mula dari kiri tetapi nombor pertama kita jumpa adalah kosong. Kalau nombor pertama kita jumpa kosong, kita tak boleh pakai. Jadi jangan guna kosong ni. Jadi kita akan cari nombor yang pertama yang ada ertinya. Iaitu kita akan mula kat mana? Sini 1. Yang ini akan jadi 2. Itu 2 angka berarti. Kemudian buat apa? Macam biasa. Tengok orang sebelah. Orang sebelah kata 8 maksudnya dia akan tambah 1. Jadi jawapan kita akan ambil. Tapi masa jawapan kita ambil, kita kena mula daripada depan. 0.38. Ini kita panggil dia bundarkan kepada 2 angka bererti. Pengiraan kita mesti mula dari kiri. Tapi mesti start dengan nombor yang pertama yang ada ertinya. Kalau kosong, tiada erti. Kita skip. Ada kosong lagi, skip lagi. Ada kosong lagi, skip lagi. Sampailah kita jumpa nombor yang mula-mula, baru kita kira. 1, 2, berapa dia nak lah. Okey. Itu contoh 4 soalan pertama dalam topik angka bererti. Ini awal-awal basic lah kan. Nanti dia akan naik-naik lah sikit-sikit. Tengok. Tapi kalau kamu dah faham ni pun dah senang lah ni. 5, 6 ni akan jadi senang lah nombor dia ni. Tengok nombor 5.
Nombor 5 apa je? Cuba kita tahu. Soalan nombor 5 adalah 138 519. Okey. Betul kepada 4 angka berti. Dia nak 4 angka berti. Ya, jom kita kira 4. Mula dari kiri. Perpuluhan kat mana ni? Belakang. Kat belakang tak risau. Kita tak risau. Okey. Jadi kita akan ambil mula dengan yang pertama. 1, 2, 3, 4. Okey, tengok orang sebelah. 1. 1 maksudnya tidak ada perubahan. Tak payah tambah 1. Kan? Sebab apa? Dia kalau lebih pada 5 baru kita akan tambah 1. Di jawapan kita akan ambil 1385. Okey, titik kat mana? Sini. Jadi kita kena penuhkan juga 0, 0 sebab titik dia duduk dekat belakang. Ini kita punya pemudaran kepada 4 angka bererti. Okey, jawapan kita kat sini adalah C. Dia senang je, objektif je. Kan? Okey. Kita tengok nombor 6 pula. Nombor 6 kat situ. Antara A, B, C, D. Yang manakah menjadi... Kita balik soalan ni. Apabila dimudahkan kepada 3 angka berti. 3 angka berti. Bukan yang ini bunda. Dia kata yang manakah A, B, C jadi ni. Jadi kita try A dulu kan. A kat sini adalah 3, 4, 5, 4, 3, 1. Dia nak 3 angka berti. 1, 2, 3. Okey. Sebelah 4. Tak payah tambah 1. Jawapan kita akan jadi 3, 4, 5, 0, 0, 0. Terus dapat jawapan ni. Terus dapat jawapan. Okey. A terus dapat. Dah siap. Kalau dapat A tu tak payahlah buat yang lain. Confirm yang lain salah lah. Kalau kamu tengok C lagi best. Kan? Yang ni 300,000. C tinggal 34,000. Nilai pun dah lari. Okey. Untuk B apa? 3, 4, 6 habis saya bagi 3, 4, 6. Kita nak 3, 4, 5. Dalam soalan objektif, kalau jenis menguji jawapan ni, kalau jawapan duduk dekat A, cantik, senang. Yang susahnya kalau jawapan duduk dekat D, banyak kerja dapat. Test A, bukan B, bukan C, bukan D. Okey. So kita masukkan terus. Ni dah style kita so test. Jadi kita kena test lah. Nombor 7. Tengok nombor 7 pula. Dia kata antara A, B, C, D yang manakah menjadi 0.245. Siapa yang jadi 0.245? Kita tengok A kat situ 0.2455. 3 angka berti. 1, 2, 3. Tengok orang sebelah. 5 maksudnya kena tambah 1. Jawapan 246. Salah. Kita nak apa? 245. B 0.2452. Kita bunda tengok. 1, 2, 3. 2. Tak perlu tambah apa-apa. 2 tu kan. Jadi jawapan kita akan dapat 0.245. Dah dapat B. Okay. C dengan D memang tak seronok soalan dia sebenarnya. Kalau kamu tengok. C dengan D tiba-tiba 2-2. Memang awal-awal out dah. Kan? Dia sebenarnya soalan dia hanya nak tengok kamu reti tak bundar. Itu. Kamu reti tak? Faham tak apa maksud bundar? Itu dia nak test. Okey. Nombor 8. Nombor 8 kat sini dia bagi antara yang antara ABCD yang manakah menjadi 16,500. Yang mana satu? Kita test tengok. Jadi yang pertama betul lah. Kepada apa? 3 angka berti kan? 164689. A salah terus. Tak payah check. Sebab apa? Nilai dah lari. Nilai dah lari. B pun sama. 165211. Nilai dah lari. Tadi ada 5 digit. Ni dah 6 digit. Okey. Habis salah kan? Okey. C. 16455. Jom kita tengok. Macam mana jadi 16455. Kepada apa? 3 angka bererti. Jadi 1, 2, 3. Tengok orang sebelah. 5. 5 maksudnya apa? Kena tambah 1. Jadi terus dapat jawapan 1, 6,
5, nombor belakang 0, 0. Dapatlah jawapan kita. Duduk dekat C. Okey. 165 165. Okey, boleh. Boleh faham Ini simple je sebenarnya kan. Bundaran angka bererti sangat mudah. Okey. Sekarang lain pula. Cerita dia tengok nombor 9 sampai nombor 13. Apa dia pula dia minta? Yang ini dia tak suruh bunda. Dia suruh kira angka bererti. Dia suruh kira pula angka bererti. Kejap. Okey. Tengok macam mana nak kira angka bererti. Dia tengok nombor 9. Dia bagi apa kat situ? 1.023 bilangan angka bererti. Ialah nampak kira pada mana? Kira daripada kiri. 1, 2, 3, 4. Dah siap jawapan kita 4. Nampak? Dia tak suruh bunda, dia suruh kira bilangan je. Bilangan angka bererti. Okey? Jawapan kita apa? 4 angka bererti. D. Nombor 10 tengok. Nanti kau faham. 2-3 soalan lagi. Nampaklah cerita dia. Bilangan angka bererti 160, 235. Nampak? Apa yang kita boleh kira? Kita kira daripada kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dapat 6. Jawapan dia D. 6. Nampak? Okey. Nombor 11. Nombor 11 dibagi 0.00347. Yang ni kita kira kat mana? Dari kiri juga kan. Ni tak kira. Ni tak kira. Ni pun tak kira. Jadi tak kira dekat 1, 2, 3. Jawapan kita 3 angka bererti. Nombor apa? A. Itu soalan dia. Kan? Tengok. Nombor 12. Senang je sebenarnya. Tapi kadang-kadang keliru lah itu saja kan. Bilangan angka bererti 2, 3, 0, 0, 3, 4. Ni senang lah. Sebab apa? Kita mula pada kiri sampai nombor habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jawapan kita nombor 12 adalah 6D. Nombor 13 pula. Nombor 13, dia nak apa? Nah, nombor yang manakah ditulis betul kepada 4 angka bererti? Nombor mana 4 angka bererti? Kan? Tengok nombor 4 angka bererti yang mana satu? A. A dia bagi apa? Ini saya pakai highlight je. Tengok. Nombor 13 13. Okey, tengok. Nombor yang manakah ditulis betul kepada 4 angka bererti? Tengok ini ni apa? 1, 2, 3, 4, 5. A salah. B 1, 2, 3, 4, 5 juga. Salah kan? C 1, 2, 3, 4. Dah siap. D 1, 2, 3. Okey. Dia tu dapat ni senang. Ni jawapan kita apa? C. Sebab dia ada 4 angka yang bererti. Okey, nombor 14. Nombor 14 Nombor yang manakah ditulis betul kepada 3 angka bererti? 3 kita kira. A. 1, 2, 3, 4. Salah. B. 1, 2, 3. Okey, yang ni betul? B betul. Cek Kita cek C pula tengok. Betul tak C? 1, 2, 3. Ingat saya beritahu. Kalau kosong kat belah kanan titik, kita kira. Nampak? Jadi kalau macam ni dia bagi
Contoh kosong belah kanan titik 0.0100. Macam ni je, walaupun macam ni dia bagi. Ini kita kira, ni yang pertama. Titik ke sini. 1, 2, 3. Iaitu 3 angka bererti. Kena ingat kosong selepas titik pakai. Jadi yang ni salah. Yang ni sepatutnya 1, 2, 3, 4. 4. Jawapan kita mana? Tadi B. Ini jelas 42. B. Nombor 14. Okey. Nombor 15. Nampak? Tengok betul nombor 15. Yang manakah ditulis betul kepada 2 angka bererti? A. Tak pakai. 1, 2. Cantik. Dapat terus. Dapat terus Ini 2 angka bererti. Okay, kenapa ni salah? Ini berapa angka bererti ni? 1.020. Yang ini dia 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. Kena ingat. Kosong last kalau letak maksudnya dia termasuk dalam angka bererti. Okay. C. Yang ini pun sama juga. Kosong selepas titik perpuluhan. Sama. Iaitu yang ini akan dapat 1, 2, 3, 4 angka bererti. Okey, yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4 angka bererti. Itu kita panggil dia angka bererti yang berlaku jika ada titik di tengah-tengah. Okey. Nombor 16. Yang manakah bukan 900 apabila dibundarkan kepada 1 angka bererti? Okey, 1 je. Ini nombor apa ni? 16 dia nak 1 angka bererti. Kita tengok yang pertama apa? A865. Dia nak 1. 1. Terus tengok orang sebelah. Orang sebelah 6. Jadi maksudnya kena tambah 1. Jadi jawapan kita akan jadi 900. Untuk A. Dia nak apa? Bukan 900. Bukan 900. Okey, B pula. B 886. Kita nak apa? 1 angka bererti. Yang ini je. Jadi, yang ini je 1. Jadi, tengah orang sebelah. Orang sebelah 8 pula. Jadi, sama juga. Kena tambah 1. Dia akan jadi 900. Okey, ini kita panggil dia bundarkan kepada angka bererti. Tengok betul-betul. Okey, C. C dia bagi 946. 946. Okey. 946 bila kita tengok dia nak 1 je, dia nak pakai yang ni je. Jadi yang ke sebelah ni kita tengok 4 je, jangan tengok 6. Bila 4 maksudnya kena tambah 1 ke tak? Tak payah. Sebab dia kurang dari 5. Jadi terus kita jadikan 900. Okey. Sebab tu confirm lah jawapan kita sekarang ni adalah D. Kenapa D? 956. Okey. First kali kita letak kat sini adalah nombor 1 angka bererti. Tengok orang sebelah 5. 5 pun tak ada. Jadi dia terus tambah 1 ke sebelah. Dia akan jadi 9 tambah 1 10 1000. Jawapan kita D. Sebab dia kata bukan 900. Boleh Ini mudah je angka bererti ni kan. Okey. Kamu boleh try tengok kejap 3 soalan dulu. Tengok. Nombor 17 sampai nombor 18. Cuba. Boleh Okey. Saya nak pergi toilet kejap. Saya nombor 17. Apa soalan tu minta? Dia minta kat kita nombor yang manakah bukan 1.20 apabila dibundarkan betul kepada 3 angka bererti. Jadi saya akan letak A dulu 1.25. B kat sini 1.23. C 1.19. D 1.15. Dia nak apa? 1.20. Betul kepada 3 angka bererti Okey, jom. 3.
1, 2, 3. 1. Dia nak apa? 3 Betul kepada yang manakah bukan 1.20 apabila dibundakan kepada 3 angka bererti. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, saya rasa salah soalan ni. Dia tak ada jawapan ni. Semua tak ada ni. Kan? Jadi kamu betulkan soalan tu dia bukan 3 angka bererti. Sepatutnya dia minta berapa? 2 angka bererti. 2 baru betul. 3 tak betul. Tak ada jawapan kalau 3. 2 betul. Kalau 2, 1.2 kena tengok 5 kat belakang jadi tambah 1. Yang ini akan jadi 1.3. Jawab saya tengok. Rasa salah soalan ni. Oh, soalan ni salah, dia tak boleh buat. Jawapan ni pun tak boleh. Ini bukan 2 angka bererti kan. Dia sepatutnya kalau dia nak buat, dia boleh buat untuk jadi 1.2 boleh lah. Kan? 1.2. Ini boleh. Kalau 1.2 maksudnya kan ni kamu tengok. Yang ini dia akan jadi tambah 1, 1.3. Yang ini tak tambah 1.2. Yang ini 1, jadi 11.9 kena tambah 1. Dia akan jadi 1.2. Yang ini pun 5 kena tambah 1 akan jadi 1.2. Jadi jawapan kita sepatutnya yang ini. Tapi ada silap dekat soalan ni. Buku ni ada silap buat sikit lah. Okey. Jadi kita nombor 17 ni kita bagi bintang dia. Ada sedikit kesilapan dekat soalan. Okey. Nombor 18 terus pergi. Nombor 18 kat sini 1678 sama dengan 1700 dibundarkan kepada berapa angka bererti? Macam mana dapat ni? Jom kita tengok ini. Macam mana dapat ni? Yang ini sebenarnya kita tengok kat sini nampak. Ini jadi ini. Maksudnya apa? 1 2. 1 2 maksudnya apa? 2 angka bererti. Nampak? Kalau kita buat ni 1 2 kita akan dapat 1 6 7 8 ni 7 ni kena tambah 1. Sebab tu dia akan jadi 1700. Jawapan kita adalah apa? 2 angka bererti. Okey? Boleh tak faham kamu tanya terus je boleh? Nombor 19 2 3 4 5 6 sama dengan 2 3 4 6 0. Okey, kat sini macam mana jadi ni? Kita tengok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengok sebelah. 1, 2, 3, 4. Tengok sebelah. Maksudnya kena tambah 1. Jadilah jawapan kita 2, 3, 4, 6, 0. Jadi maksud dia kita buat berapa? 4 angka bererti. Ini jawapan kita 4 angka bererti. Okey? Itu nombor 19. Jadi berkurang angka bererti ni mudah je, bunda-bunda je. Cuba boleh try. Cuba tengok Kejap. 19 sampai 21. Ini semua angka bererti. Semua angka bererti. Okey, dapat?
Dapat. Senang lah, topik senang ni. Jadi dalam exam jangan langsung buat salah topik ni. Okey, nombor 20. Tengok 19 dah buat tadi. Betul saya ulang soalan tu kan. 0.04785. 0.0479. Tengok, kita bundarkan betul kepada berapa angka berarti. Tengok sini. 1, 2, 3. Jadi, kita test betul tak? 1, 2, 3. Betul. 8. Tengok orang sebelah. 5 tambah 1. Jadi, jawapan kita apa? 3 angka bererti. Okey. Nombor 21 ni soalan SPM. SPM dia biasanya kan kena kira dulu. Kan? Cari nilai untuk 4 tolak 1.777. Kemudian bahagi dengan 30 dan bundarkan jawapan kepada 2 angka bererti. Hati-hati soalan dia kadang-kadang ni pendek, ada boleh jadi panjang lagi ni. Ambil kalkulator kira saja. Ambil kalkulator terus kamu kira je okey. Ambil ni kalkulator, terus ambil kurungan 4 tolak 1.777 kat situ, kemudian kita bahagi dengan 30. Dapat jawapan 0.0741. Bundarkan kepada 2 angka bererti 1, 2. Ni tak pakai. Okey, tak pakai dan kita tak payah tulis pun apa-apa. Jadi jawapan kita 0.074. Itu saja. Iaitu kita bundarkan kepada berarti jawapan kita yang mana? C. Ini angka bererti settle bahagian angka bererti. Angka bererti mudah je. Yang ini bahagian seterusnya ini walaupun soalan dia kebanyakannya boleh pakai kalkulator, kadang-kadang tekan kalkulator pun boleh keliru. Iaitu kita panggil dia bentuk piawai. Bentuk piawai. Sebab kadang-kadang ada kalkulator dia bagi jawapan pelik. Sebab tu dia tak boleh harap dengan kalkulator untuk piawai ni kan. Bentuk piawai. Bentuk formula dia adalah dia mesti ada A darab dengan 10 kuasa N. Itu bentuk piawai. Okey. Dan A kita ni, dia special A kita ni, dia mesti berada di antara, ni A. Okey. Nombor dia boleh jadi negatif, dia jadi positif, tak ada masalah. Kan? Cuma A kita ni, dia mesti berada di antara, satu digit. Dia mesti satu digit. A kita ni. Okey. Iaitu, kita ambil kat sini, saya contoh ambil kan. Maksudnya A, dia tak boleh berada dekat 10 ni, negatif 10. 10 tak boleh lah. 2 digit tak boleh. 2 digit tak boleh lah. Okey. Dia sini sekejap. Kejap. Bukan. Bukan 10. 1 je. Silap 1. Maksudnya 0 point pun tak boleh. 0 perpuluhan pun tak boleh. Negatif positif boleh. Okey. Tapi maksudnya ni kena ada 1 digit. A kita ni. Sebagai contoh, A ni dia boleh jadi macam mana? 1.31 boleh. Nampak? A boleh jadi 5.73 boleh. Dia tak kisah siapa ni. Okay? Asalkan dia mesti ada satu nombor kat depan sebelum perpuluhan. Kan? Itu syarat nak jadi nombor piawai. Tak kisahlah bagi 3.256 macam tu. Ini depan ni. Okey, ini kita panggil nombor piawai. Lepas itu darab dengan 10 kuasa something. Ni maksudnya ada nombor 10 kuasa berapa. Okey, syarat dia depan penting dulu. Lepas tu kalau kita tekan kalkulator, kadang-kadang kalkulator bagi nombor ni 2 digit lebih tak boleh pakai. Kena bundar secara manual. Itu kita panggil dia bentuk piawai. Ini ringkas saya sebagi, nanti kita tengok soalan lah. Okey. Nombor 22 tengok. 22, 23, 24. Ungkapkan.
22 432 900 kepada bentuk piawai. Cara dia yang pertama kita akan tengok titik asal dia kat mana. Titik asal dia sini. Kalau ni ni. Nampak? Dan nak jadi nombor piawai, dia mesti kita buat satu digit sahaja di depan. Jadi kita akan gerak sini. Itu kita nak. Jawapan kita akan jadi 4.329. Belakang saya ambil. Darab 10 kuasa berapa? Kita tengok pergerakan titik ni. Titik ni ke titik ni. 1, 2, 3, 4, 5. 10 kuasa 5. Macam tu. Okey. Nombor besar macam ni cerita dia. Dia daripada titik ke titik. Titik ke titik. Titik asal ke titik yang baru. Okey. Nombor 23. Tengok dua contoh ni dulu. 23 lain pula. Dia pergi 0.0000000 4, 5. Okey. Macam mana? Mana titik asal dia? Sini. Mana titik baru kita? Sini. Nampak? Kan? Jadi nombor kita kat sini akan jadi 4.5 darab 10 kuasa. Tengok titik asal dia. Tadi kita titik asal dia bergerak ke kiri. Sekarang titik asal kita akan bergerak ke kanan. Okey, jadi bila bergerak ke kanan dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif 6. Okey, tapi saya ada bagi senang lah. Kadang-kadang pelajar keliru positif negatif. Negatif senang je, nombor dia kecil. Nombor dia kecil kan. Contoh kalau macam ni, kalau kamu tak nak kira titik pun tak apa. Kalau 0.0 ni. Kita kira ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya negatif 6 tu. Ada berapa kosong kat depan? Itu salah satu cara lagi. Jawapan tak akan sama, tak ada masalah. Okey. Kita tengok nombor 24 kejap. 24 824 000. Titik asal sini, titik baru sini. Okey, jadi kita buat apa? 8.24 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu je. Itu kita panggil dia pembundaran. Daripada nombor biasa kepada bentuk piawai. Okey? Bentuk piawai ini biasanya digunakan secara meluas apabila jawapan kita tu perpuluhan dia terlalu kecil ataupun nombor kita terlalu besar. Terlalu besar. Okey? Tengok. 25. Dia start dah soalan ya. Tengok nombor 25 tu senang. Okey, apa jawapan nombor 25? Try 25. Cuba dulu. 25 kan? Saya tulis soalan. Cuba. Mana jawapan Okey, dapat senang je ni. Tadi saya tunjuk kalau ada kosong kat depan, kita terus ambil je ni. Ambil je terus, jawapan kita akan jadi 3.53 darab 10 kuasa. Macam mana kita nak kira? Berapa kosong ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya negatif 6. Nampak? Ini simple je Okay. Ini soalan biasa, iaitu dia bagi nilai, kita tukar kepada bentuk piawai. Jom kita tengok macam mana soalan SPM ni. Dia pelik sikit. Tengok nombor 26 tu 26 tu. Okey, 26 Apa dia tanya 26 ni? 26 ni dia bagi lain sikit. Dia kata dia beri bahawa 0.000
0,0,0 banyaknya kosong. 0,85 sama dengan M darab 10 kuasa N. Sama je cerita, cuma cara ditanya lain. Okey? Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau macam ni nak ambil apa? Titik sini, toing. Di jawapan kita akan dapat 8.5 darab 10 kuasa. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maksudnya kosong kat depan, negatif 8. Siap. Di jawapan kita apa? M sama dengan 8.5. N sama dengan negatif 8. Okey? Betul, kadang-kadang ada cara ditanya dan agak mengelirukan. Saja dia nak kelirukan. Jadi kita kena hati-hati sebab soalan dia sebenarnya tak susah pun. Okey? Sekarang dia tukar pula. Dia tukar. Dia bagi nombor piawai, tukar pada nombor biasa. 27. Ada setengah kalkulator tekan dapat, ada setengah kalkulator tekan tak dapat. Tengok nasib lah. 1.78 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, ini senang aja. Kalau negatif maksudnya apa tadi? Saya ajar kamu. Kalau negatif maksudnya kosong kat depan ada 4 ekor. Ada 4 ekor kosong kat depan. Tu dapat 0.00004 ekor. Okay, apa nombor dia? 178 letak je. Siap. Kalau negatif senang. Negatif dah senang. Kuasa negatif. Okey. Tengok. Dia gerak lagi. Nombor 28. Jom. Tengok macam mana kan. 28. Dia bagi apa tu? 5.682 darab 10 kuasa 5. Ini positif. Positif lain sikit. Positif lain sikit. Positif saya kena gerakkan titik. Titik tu kena bergerak. Contoh saya buat macam ni. 5.682. Saya letak dulu. Kemudian saya gerakkan titik sebanyak apa? 5. Jadi titik ni kena gerak 1, 2, 3, 4, 5. Duduk belakang. Okey. Jadi tempat ruang ni kena isi apa? Kena isi kosong, kosong. Lepas tu jawapan kita akan dapat 5.682.00. Okey. Perhatikan betul-betul kan? Fahamkan kan? Ada jawapan? Ada kan? B. Negatif tak ada masalah. Nombor 29 negatif, negatif senyum. Negatif sangat mudah untuk kita cap. Kan? 8.56 darab 10 kuasa negatif 3 mudah. Ambil je terus. Berapa kosong? 3 kosong. 0.00. 3 kosong kat depan. Siapa nombor dia? 856. 856. Dah siap. Nampak? Mudah kan? Kita panggil dia matematik mudah. Okey? Nombor 30. Macam mana nak tekan kalkulator? Jom kita tengok tekan kalkulator. Ada setengah kalkulator tu boleh tekan dengan mudah. Ada setengah kalkulator tu tekan. Kamu cuba tekan kalkulator kamu. Saya cuba tekan kalkulator saya. Saya pakai iPad ni kalkulator. Tengok jawapan macam mana dia keluar. Okey, kita try tengok. Okey, cara dia adalah 125 tu 125 000 jangan ubah apa-apa. Okey. Tolak. Kalau nak salin sebiji pun boleh. 7.5 kau boleh pakai darab 10 kuasa pun boleh. 10 kuasa 4. Boleh macam ni. Tak ada masalah. Okey. Satu lagi cara. Dia tak nak pakai 10 kuasa. Kamu boleh pakai benda ni. EXP. Kalkulator ada ni. EXP. Bila kamu tekan EXP tu, dia akan keluar E. Okey? Bila keluar E tu, kita tak payah letak 10 tu. Kita letak terus kuasa dia berapa? 4. Dapat sama nampak. E tu maksudnya apa? E tu maksudnya adalah
10 kuasa. Eksponen dia panggil. Okey. Contoh soalan ni 125 000 7.5 darab 10 kuasa 4. Kita boleh type dengan menggunakan soalan kita 125 000 tolak 7.5 EXP 4. Dapat jawapan 50,000. 50,000. Ada tak jawapan? Tak ada. Dia tulis dalam bentuk piawai. Okey, jadi kita letak titik asal sini, titik baru sini. Jadi 5 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4 kat belakang. Jadi positif. Okey, 5 darab 10 kuasa 4. Itu soalan nombor 30 kan? Boleh faham kan? Okey. Cuba. Ada kalkulator? Banyak ni. Try dulu. Sampai 29 sampai 34. Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan. Cuba. 6 soalan 6 soalan maksudnya saya bagi kamu satu soalan 2 minit. Jadi 12 minit. Cuba. Bagi betul semua. Nanti kita semak. Nombor 29. Okey. 29 tu bonus ni. 29 kita dah buat tadi. Okey, nombor 31 belum 31. 0.0487 tolak 5.6 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, kita boleh buat kan kalkulator. Okey. 0.0487 kemudian tolak dengan 5.6 eksponen negatif 3. Jawapan saya dia bagi dalam bentuk ni. 0.0431. Tukarkan kepada bentuk piawai. Macam mana? 431. Jadi jawapan kita akan jadi 4.31 darab 10 kuasa. Kosong kat depan ada 2. Maksudnya negatif 2. Okey. Soalan dia nombor 32. Guna kalkulator je. 32. Kita ambil soalan dia. 3.4 darab 10 kuasa 4. Campur 5.8 darab 10 kuasa 5. Ambil kalkulator, kita tekan. 3.4 eksponen 4. Campur dengan 5.8 eksponen 5. Jadi kita akan dapat jawapan 614,000. Nampak? Sekarang tukarkan dia kepada bentuk piawai. Ambil apa? Titik kat sini, nombor belakang. Titik kat sini. Jadi kita akan dapat jawapan kita 6.14 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Antara titik dengan titik. Kuasa 5. Siap. Okey. Nombor 33. 33. 5.4 darab 10 kuasa 14 campur dengan 6.2 darab 10 kuasa 15. Wow, dia punya cerita kan, tak apa. Ambil kalkulator je. 5.4 eksponen 14 campur dengan 6.2 eksponen 15. Dapat jawapan. Okey. Biasanya kalau kalkulator kamu dia bagi jawapan terus tu. Jawapan tu akan dapat 6.74. Darab 10 kuasa
berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kosong-kosong besar ni kan. Kalau dia bagi nombor macam penuh, jenuh. Lepas tu dia mesti tukar kepada bentuk piawai. Okey. 34 sama juga. 9.8 darab 10 kuasa 3 tolak dengan 4.5 darab 10 kuasa 2. Kalkulator saja. 9.8 eksponen 3 tolak dengan 4.5 eksponen 2. Dapat jawapan sama dengan 9350. Okey, 9350 ditulis sebagai apa? Ambil titik belakang, ambil titik depan. Jadi jawapan kita akan jadi 9.35 darab 10 kuasa 3. Okey? Senang je. Topik ni memang antara topik yang mudah. Lepas tu dalam soalan objektif sebenarnya sikit-sikit lah kita belajar. Saya akan ajar kamu sikit-sikit insyaAllah. Okey, 34, 35. Okey, pelan-pelan kita belajar. Sekurang-kurangnya 20 soalan kamu kena jawab dengan mudah. Dia ada 20 soalan kamu boleh jawab dengan mudah kan. Semua sekali soalan objektif ada 40. Okey. Begitu terus soalan, dia makin lama makin power sikitlah soalan dia. Yang ni pakai kalkulator semua saya tak tunjuklah 35, 36 terus yang ini. Tengok kita tengok bahagi pula. Bahagi kadang-kadang salah buat. 37. Kita pakai kalkulator je 0.16. Okey. Biasanya saya lebih galakkan kamu pakai bahagi ni. Pakai bahagi ni jangan pakai per takut nanti kalau ada kuasa tu takut salah. 40 000 000 kecuali kalkulator kamu memang ada per panjang tu. Kan? Kalau ada per panjang boleh pakai per panjang. Contoh macam kalkulator saya ni, kita ada per panjang tu contoh 0.16 per, ada per macam ni, pecahan. Ni boleh pakai. 80 000 000. Dia dapat jawapan nampak. Jawapan dia macam tu lagi. Kita kira lah buat apa. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya apa? 2 darab kuasa negatif 9. Jawapan dia. 10 kuasa negatif 9. Okey? Sama. Nombor 38 pun sama juga. Dia silau sikit. Saya tutup lampu sekejap. Lampu tak ada dah. Silau sini pula. Tak apa dah. Okey. Nombor 38. 38. Contoh. 3. Kita boleh pakai eksponen E ni. Eksponen 8. Kemudian pakai bahagi ni pun tak apa. Senang sikit. 0.2. Eksponen 3. Dia pakai macam tu terus. Kalau pakai eksponen senang. Dia terus je. Dapat jawapan kita kat situ adalah 150000. Maksudnya 1.5. Belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.5 darab 10 kuasa 6. Jawapan kita dapat B. Kat situ. Terus dapat B kan. Okey. Nampak terconteng. Okey, nombor 39 macam tu juga sama. Pakai kalkulator je. 39 2.6. Tekan eksponen dia keluar E kan. Okey, 10 kuasa 6. 6 saja. Kemudian bahagi, pakai bahagi biasa 0.4. Eksponen negatif 3. 10 tak payah tulis. Dapat tu jawapan nampak. Okey, jadi jawapan kita akan jadi apa? 6.5. 6.5 antara titik ni dengan titik ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6.5 10 kuasa
Tekan kalkulator, tekan. Bagi dapat. Tekan kalkulator. Kalau dia ada kurungan, kita pun buat kurungan. Sama cerita dia. Nombor 40 tengok. Dia ada kurungan. Kita pun buat 6 eksponen 4 bahagi. Okey, yang tu ada kurungan. Kita kena buat kurungan. 2 eksponen negatif 2. Tutup. Lepas tu dia kata apa? Kuasa 2 pula. Macam tu. Tu 2. Sedap. Kuasa 2. Jadi jawapan lain jadi dia kan. Kuasa 2. Jadi kita akan dapat 15 0000000. Okey, tadi kita kira macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat. Ini 1.5 darab 10 kuasa 8. Ini mudah ni. Ini belajar tekan kalkulator je. Okey, nanti jumpalah soalan kebat pelan-pelan. Sampai mana dah kita? Nombor 41. Nombor 41. Kamu ikut 41 je. 41 0.051. Saya tak pakai pecahan ni sebab ada kalkulator tak ada. Jadi saya pakai bahagi biasa. Semua kalkulator ada kan. Okey. 1.7 eksponen 6. Terus dapat jawapan. Nampak? Ini kamu dapat. Ini senang. Sebab apa? Kuasa negatif. 3 darab negatif apa? Kira berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya negatif 8. D kan? Okey. Itu nombor 41 dah. Nombor 42 kejap kita tunjuk. Okey, soalan nombor 42. Dia lain sikit. Kita kena buatlah. Diberi X sama dengan 2 darab 10 kuasa 3 dan Y sama dengan 3 darab 10 kuasa negatif 2. Cari nilai X kuasa 2Y. Yang ni kita kena gantikan lah. Sama dengan X kuasa 2 maksudnya kurungan kuasa 2. Siapa masuk dalam kurungan ni? X. Siapa X ni? 2 darab 10 kuasa 3 masuk dalam kurungan. Belakang siapa? Y. 3 darab 10 kuasa negatif 2. Dah. Ambil kalkulator. Tekan lah. Tekan. Dapat jawapan. Kalkulator tekan Okey. 2 eksponen. Kita pakai eksponen 3. Tutup kurungan kuasa 2. Buka balik kurungan 3 eksponen negatif 2. Dapat jawapan 120,000. Nampak? Titik dia 1.2 titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.2 darab 10 kuasa 5. Okey. Boleh kan? Nombor 42. Mudah je topik ni. Topik ni antara topik yang kena skor. Wajib wajib 42. Okey, tengok. 45 tengok. Yang ni dia dah start dah. Dia dah start soalan dia melibatkan ada masalah diberi. Ada masalah kan? Okey, kita tengok 45 kejap. Apa soalan 45? Dia kata laju cahaya ialah tengok laju cahaya kan? Saya tak kata dia tu, saya akan buat 3 saja. Darab 10 kuasa saya jadikan bentuk piawai dah siap. Ada berapa kosong? 3, 3, 2. Maksudnya 8. Kan? Meter saat negatif 1. Ini adalah sama dengan laju. Okey. Cari jarak yang ialah cahaya dalam meter untuk tempoh 1 jam. 1 jam pula. Nampak? Jadi kamu kena ingat. Bila dia bagi laju, formula untuk laju sama dengan jarak bagi masa. Okey? Jangan biar kat sini je. Kamu kena letak unit juga. Kalau laju dia kata meter saat negatif 1, maksudnya jarak mesti dalam meter, masa mesti dalam saat.
Jangan salah. Jarak kita tak ada. Kita tak ada jarak kat sini. Yang kita ada apa? Laju dengan masa. Jadi dalam algebra kita boleh pindahkan masa ke sebelah, iaitu jarak akan sama dengan laju darab masa. Pindah. Jadi kita boleh dapatlah jawapan kita untuk jarak. Macam mana nak kira jarak? Masukkan laju berapa tadi? 3 darab 10 kuasa 8 darab dengan masa dia kata apa? 1 jam. 1 jam maksudnya 1 jam darab dengan 60 minit darab dengan 60 saat. Tu kena ingat 1 jam. Sebab unit dia kita apa? Unit kita saat. Ambil kalkulator tekan. Okey. 3 eksponen 8 darab dengan 60 darab 60. Satu tak payahlah. Jadi kamu akan dapat jawapan kat itu sama dengan 1.08 darab 10 kuasa. Cuba tekan kalkulator. Oh, dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Okey? Boleh? Ini penyelesaian masalah ni penting. Tengok betul. Soalan ni simple je. Lepas tu soalan SPM kadang-kadang ada orang tengok topik ni. Cikgu, topik ni senang ni. No problem. Tengok soalan ni. Bila soalan dia melibatkan penyelesaian masalah, kadang-kadang dia terpalit dengan topik lain. Terpalit dengan topik lain. Topik lain, topik tu yang kita tak tahu pula. Dia kena buat latihan. Okey? Tengok macam ni. Jisim bekas A ialah A sama dengan 8.2 darab 10 kuasa 6 gram. Manakala jisim bekas B adalah 2.3 darab 10 kuasa 5 gram. Cari beza jisim antara kedua-dua bekas itu dalam bentuk berapa? Okey, beza tolak je. Beza kita kena tolak. Ambil kalkulator saja. Okey, tolak. 8.2 eksponen 6 tolak dengan 2.3 eksponen 5. Kita akan dapat jawapan kat situ. 7.97 darab 10 kuasa 6. Guna kalkulator kamu tengok. Okey? Boleh dapat nombor 47 pula ini tulis masalah ni. Kalau jumpa soalan macam ni dalam exam, insya-Allah boleh jawab. Sebuah bekas berbentuk kuboid. Kuboid, berbentuk macam ni. Ini cerita kuboid. Kuboid dia ada apa? Dia ada tinggi, lebar, panjang, tinggi. Kuboid okey. Berukuran 4 meter panjang. 2.5 lebar. 2.5 meter lebar. 1.8 meter tinggi. Cari isi padu. Isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Darab semua tiga-tiga. Ambil kalkulator. 4 darab 2.5. 4 darab 2.5 darab dengan 1.8. Okey, dapatlah jawapan kita kat situ adalah 18. Macam mana tu 18 ni? Nampak? Sorry salah saya. Ini silap. Saya tak baca soalan. Dia nak cari isi padu dalam cm. Dalam cm. Dia nak dalam cm. Nasib baik dah tengok. Dalam cm. Jadi kita kena tukar dulu benda ni kepada cm. Cm maksudnya apa? Meter pergi ke cm. Maksudnya 1 meter sama dengan 100 cm.
1 meter sama dengan 100 cm. Okey. Jadi kalau kat sini 4 meter maksudnya 400 cm. 2.5 meter maksudnya 2.5 kali 100. 2.5 250. 1.8 maksudnya 180 kali 100. Okey. Nombor ni baru kita darab. Kita akan dapat 400 darab dengan 250 darab dengan 180. Sama dengan 1.8 darab 10 kuasa 2467. Pak, sorry saya silap. Cerita kamu tengok unit, saya pula tak tengok unit. Hati-hati tengok Okey. Itu nombor 47. Nasib baik tadi saya jawab tadi 18 tak ada dalam objektif. Kalau ada 18 tadi dah jawab dah. Salah. Baca unit, baca unit peringkatan untuk diri sendiri. Okey, nombor 48. 48 kita tengok sekejap. Tengok. Nombor 48 kat situ dia bagi apa? Rajah menunjukkan sebuah tangki kosong dalam bentuk kuboid panjang semua dia bagilah dalam gambar rajah tu dia bagi, saya tak payah lukis semula. Seorang pekerja mengisi 75% pada tangki itu dengan air. Hitung isi padu air dalam tangki itu. Jadi dia isi apa? 75% per 100. Darab dengan apa formula isi padu? Panjang 1200 darab dengan 800 darab dengan 600. Semua dalam cm. Mudah sikitlah sebab jawab soalan pun nak dalam cm. Dia bagi pun dalam cm. Tidak ada pertukaran unit. Tekan kalkulator sahaja. Okey, 75 per 100 darab dengan lambat tekan kalkulator 1200 darab dengan 800 darab dengan 600. Dapatlah jawapan kita ke situ. Kalau kalkulator kamu bagi jawapan terus ambil terus kalkulator saya bagi 432. Kemudian ada 00 00 00. Jawapan dia kita akan ambil 4.32 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 kuasa 8. Okey. Dia kelebihan dia apa? Sebab soalan dia dalam apa? Objektif. Dalam soalan objektif. Okey. Kita soalan dia. Tengok sekejap kan. Okey. Jadi kamu kena tengok balik kalau kamu ada buku soalan past year ke, ada buku soalan contoh-contoh soalan SPM latest ke, pergi tengok soalan. Biasanya kamu buka je kertas objektif kamu antara soalan nombor 1 sampai nombor 6 tu ada benda ni. Kan? Dan kadang-kadang ada setengah tu soalan penyelesaian masalah lain. Pasal isi padu ke, pasal luas ke, tiba-tiba dia kata tulis jawapan dalam 4 angka bererti. Satu. Ataupun dia bagi masalah dalam nombor piawai. Nombor piawai. Nampak? Dia bagi masalah dalam nombor piawai. Jadi kamu kena hati-hati kat situ kan. Okey. Cuma masalah dia kadang-kadang problem paling besar sekali adalah saya lupa cerita tadi. Dia combine tau dua-dua. Topik ni dia combine. Okey? Kan? Dia bagi kat situ 4.378 darab 10 kuasa 12. Kemudian dia kata bundarkan kepada 2 angka bererti. Ini jarang jumpa. Saya pernah jumpa sekali. Pernah cikgu, macam mana nak buat ni? 2 angka bererti. Ni macam mana 12 kena buat kosong semua ke? Tak payah. Kan? Tak payah benda ni. Bundarkan kepada 2 angka bererti maksudnya ni saja fokus kamu. Tengok kat dia sudah. Sebab 2 angka bererti maksudnya 1, 2, 7 tambah 1.
Jadi jawapan kita kali ini 4,4 darab 10 + 12. Dah siap. Kalau kita buka balik 10, sama cerita dia. Buka banyak apa tak payah. Kuasa negatif ke, kuasa positif ke, kalau dia suruh bunda, depan ni saja bunda. Okay? Bunda kat depan tu sudah. Kan? Tak payah lain. Cukup. Itu kita panggil, sebab tu kita gunakan angka bererti. Okay? Jadi alhamdulillah, untuk hari ini, settle kita topik ni dua bahagian, iaitu nombor piawai dan angka bererti. Kamu boleh cuba buat latihan kan? InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Minggu depan saya target kamu boleh tengok-tengok soalan lah sebelum saya akan bagi tajuk dulu. Senang kalau kamu boleh tengok-tengok nota dulu ke apa ke, kalau kamu ada nota ataupun kamu boleh tengok soalan-soalan. Nak tanya. Minggu depan kita akan bincangkan pasal geometri. Geometri ni senang ya, saya akan masukkan bahagian luas dan nombor 2 isi padu. Soalan berkenaan luas dan isi padu. Luas ni biasanya dia melibatkan bulatan ada. Bulatan ataupun luas permukaan. Luas permukaan. Isi padu biasalah soalan pasal isi padu ni mungkin melibatkan penyelesaian masalah. Okey? InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Go. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Sama.